Assalamualaikum. Ustaz masuk dah kan? Dah pergi live dah Kak Syeda? Belum lagi Liza. Sekejap ya. Okey. Okay, dah. Ada dah Kak Syeda dekat FB Kak Syeda? Saya mula dah? Dah ada ya? Ada dah. Okey. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi zidni 'ilman. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz, hari ni malam ni kita sambung amalan yang ke-25 ke Ustaz? Betul. Baik Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya suara saya jelas? Jelas. Jelas Ustaz. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, terima kasih pada Kak Liza, Kak Syeda dan semua puan-puan, ibu-ibu, ayah hormati sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung perbincangan atau pembacaan kitab bersama-sama. Membaca beramai-ramai. Sebab apa? Kalau baca seorang-seorang, tak baca. Jadi, kita buatlah majlis baca kitab kulit ke kulit beramai-ramai. Itu saja. Sebenarnya kalau baca sendiri pun insya-Allah dah faham dah. Cuma bila baca beramai-ramai ni semangat sikit. Dan adalah maklumat tambahan sikit daripada saya sebagai orang yang membaca itu. Itu sajalah. Baik, tanpa buang masa, kita masuk perbincangan amalan yang ke-25, iaitu berkaitan dengan satu kita katakan tanggapan ataupun satu perkara yang agak masyhur juga. Khususnya bagi mereka yang biasa pergi buat umrah, haji dan seumpamanya. Sekarang ni memang ni pun dah ramai orang mula pergi buat umrah kan. Dah ramai dah kita tengok sahabat-sahabat kenalan kita yang pergi buat umrah di Mekah dan seumpamanya. Jadi antaranya berkaitan dengan dikatakan sunnah untuk meminum ataupun sunnah untuk minum air zam-zam itu dengan cara berdiri. Benarkah ia sunnah yang tidak ada qaid ataupun tidak ada punca ataupun tidak ada, kita katakan tidak ada sebab musabab? Memang bila nak minum air zam-zam tu kena berdiri ke lagu mana? Maksudnya, kalaulah kita berada di Malaysia, di rumah kita, di dapur kita, yang kerusinya besar, kayu jati lagi, cantik, mewah, tiba-tiba disebabkan kita nak minum air zam-zam, air zam-zam, hadis Nabi sebut kena berdiri, kita pun berdiri. Adakah begitu? Yang ni yang akan dibincangkan. Tapi betul hadis yang kata Rasulullah minum diri itu betul. Nanti kita akan tengok apa perbincangan dia. Baik. Kata pengarang kita hafizahullah taala Ustaz Ahmad Sabit, terdapat hadis yang sabit, yakni hadis yang pastilah, menceritakan bahawa Nabi SAW minum air zam-zam sambil berdiri. Antaranya hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhu, kata beliau,
saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fashariba wa huwa qa'imun. Maksudnya aku menuangkan air Zamzam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda meminumnya sambil berdiri. Hadis riwayat Bukhari nombor 1637. Jadi riwayat jelas, ada hadis, ada first place, ada hadis Rasulullah minum air Zamzam berdiri, jelas. Sebahagian masyarakat menganggap perbuatan minum air Zamzam sambil berdiri sebagai sunnah. Saya sebutkan tadilah, duduk rumah pun tiba-tiba nak minum air Zamzam, air Zamzam, pernah berdiri. Adakah sampai ke tahap itu? Kerana ianya dilakukan oleh baginda. Berdasarkan hadis tadilah, riwayat Bukhari. Kemudian bahkan jika sedang duduk sekalipun, ada sebahagian orang kita akan bangun berdiri untuk minum air Zamzam. Sebagaimana saya gambarkan tadi. Adakah perbuatan baginda itu menunjukkan sunnah minum air Zamzam sambil berdiri? Adakah hadis itu menunjukkan dalam apa keadaan pun kita perlu minum ataupun disunnahkan, dianjurkan, dituntut untuk minum air Zamzam dengan berdiri? Adakah begitu keadaannya? Berdasarkan hadis tadi, ni hadis Nabi ni. Dalam bab lain tak ikut, dalam bab ni tak boleh ada hadis sahih ni. Dalam bab zikir, bab selawat, tak apa, yang tok guru saya hebat lagi, yang ustaz saya ajar bagus lagi. Nah, tapi dalam bab ni dia kata ada hadis sahih Bukhari, jangan main-main. Rasulullah minum berdiri. Ni kita kata orang pelik-pelik ni. Ya, sepatut dia faham secara ijmal, yakni secara menyeluruh, dia sempitkan secara literal dengan satu hadis. Yang sepatutnya dia khususkan, dia itqan, dia khusus ataupun dia pegang sungguh dengan satu hadis, dia pergi kat takwil ataupun ambil yang sebelah ataupun ambil yang lain-lain. Itu kita kata kekeliruan lah. Kita tak tahu aulawiyat, kedudukan, tempat duduk bila kita nak buat satu perkara itu. Minum air Zamzam ni bukanlah satu ibadah khusus. Orang Arab minum air Zamzam ni memang itulah sumber minuman dia. Kalaulah air Zamzam tu ada di Malaysia ni pun, di kampung kita pun duduk minum air Zamzam. Cumanya berkebetulan Allah Ta'ala takdirkan air Zamzam itu muncul hasil daripada peristiwa ibunda kita Hajar dengan anaknya Ismail di lembah Bakkah itu, dan kemudian ia menjadi syiar agama kita. Air Zamzam menjadi syiar untuk kita mengingati peristiwa Nabi Ibrahim dan ayah dia Nabi Ibrahim dengan isteri dia Hajar dan juga anak dia Ismail itu. Itu saja. Baik. Katanya lagi, atau baginda minum sambil berdiri untuk menunjukkan keharusan minum berdiri. Sengaja Rasulullah menunjukkan isyarat bahawa boleh minum berdiri ni, tidaklah sampai tahap haram untuk minum berdiri ataupun jatuh pada tahap wajib untuk minum berduduk, iaitu wajib kalau tak buat berdosa itu. Baik, hukum minum berdiri. Perbincangannya pergi kepada fiqh lah sikit ya. Sebelum dibincangkan perihal minum air Zamzam dengan berdiri tadi, perlu dibincangkan dahulu hukum minum berdiri. Sebagaimana juga makan, dalam kes ini kita bincang minum dulu berdiri. Adakah ianya dibenarkan atau tidak? Dalam agama Islam, hukumnya halal, haram, makruh, harus, sunat itu, minum berdiri ini masuk kategori mana? Dalam permasalahan ini terdapat beberapa hadis yang zahirnya kelihatan bercanggah antara satu sama lain, iaitu antara hadis Nabi SAW melarang daripada minum berdiri, sementara yang lain baginda sendiri meminum berdiri. Nampak tak? Yang ini yang saya sebut pada minggu sudah, kalau siapa ingat, kalau kita mengaji kitab Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin, ibu-ibu sekalian mengaji dengan Ustaz, Ustaz Sulaiman Nubak ya? Endang. Sulaiman Nubak. Endang. Wahyudi Endang. Endang Wahyudi. Endang lah Ustaz Endang. Jadi tak tahu dah sampai ke belum Kitabut Ta'am. Tak silap saya bab yang ke-100. Bila nak sampai tu? Wallahu a'lam. Sebab itulah saya syorkan lepas ni ya, kalau 2022 ni boleh take note, kalaulah kita nak belajar kita hadis yang besar macam Bulughul Maram min Adillatil Ahkam,
ataupun Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, kita cari gini. Macam satu surah ni bagus dia buat. Dia buat gini puan-puan. Dia kitab tu contohnya ada 100 bab. 100 kitab lah, bab besar ya. Jadi dia bahagikan. Contoh dia memang dia cari 5 orang ustaz. 5 orang ustaz ini dia bagi setiap ustaz kena bincang 20 chapter. Jadi minggu ni Ustaz A akan bincang chapter 1 hingga 20. Itu dia punya fokus. Jadi setiap minggu kita akan mengaji kitab Riyadhus Salihin, tapi penggal-penggal ataupun bahagian-bahagian yang sudah kita bahagikan. Dengan harapan tidak berapa lama, setahun ataupun 2 tahun, setiap ustaz habis bahagian masing-masing dan kita yang mengaji ni khatam satu kitab Riyadhus Salihin 1600 hadis tersebut. Itu secara teorinya. Bahkan jika ustaz tu meninggal ke, ustaz tu keluar negara ke apa semua, ustaz lain ganti, dia kena sambung daripada bahagian yang ustaz sebelum tu berhenti. Jadi manfaatnya untuk kita yang belajar ini, walaupun ustaz masing-masing duk bincang bab masing-masing, tapi kita yang belajar, kita boleh belajar hampir semua bab secara sekaligus. Bukannya daripada hadis pertama, duk tunggulah nak habis 1600 hadis tu bila. Pahala dapat, insya-Allah tak ada masalah. Cuma kalau boleh kita dalam masa nak pahala tu, tujuan kita pergi pada hadis dalil ini, kita nak maklumat itu juga dalam masa yang sama. Dan kitab Riyadhus Salihin ini memang kitab terbaik lah antaranya. Jadi antara caranya tadilah, carilah kalau kata 4 orang ustaz satu minggu ataupun berapa orang, rearrange balik nanti kita punya kelas ni, tengoklah macam mana. Itu saya punya serangan lah, supaya nanti Riyadhus Salihin tu sempat paling tidak dalam setahun 2 tahun untuk kita khatam ustaz masing-masing, khatam bahagian masing-masing, yang menyebabkan kita yang duk mengaji, yang duk follow ni sempat untuk khatam 1600 hadis itu. Itulah antara cara dan beberapa surau buat macam tu, dan saya tengok memang jadilah, memang jadi. Satu hari sejam ni paling tinggi pun 2-3 hadis ya tuan-tuan, tak akan sampai. Paling banyak pun kalau satu bab ada 5 hadis. Sebab tu cara Maulana Muhammad Asri Yusof dia mengajar, dia akan baca semua dulu matan. Dia baca semua dulu matan, di hujungnya dia buat rumusan kepada seluruh hadis dalam bab tersebut. Jadi pantahlah sikit, tapi nak capai tahap tu dia kena baca dah khatam semua dulu, dia tu sendiri kena mengaji. Dia tu sendiri kena baca dah khatam habis dulu yang nak mengajar tu. Kalau masa itulah dia nak baca, masa itulah dia nak syarah, tak ada, memang tak ada. Dia tak akan jadi gitu ya. Baik, itu salah satu sampinganlah untuk cadangannya. Baik, kata di sini apa dia ni? Dalam permasalahan ini tadi ada hadis secara verbal, Rasulullah larang ataupun Rasulullah suruh kalau nak makan dan minum dengan duduk. Jadi hadis tu lafaz amar, perintah Rasulullah. Tapi dalam masa yang sama, secara praktikal, sahabat-sahabat kata mereka melihat Rasulullah minum berdiri. Sebagaimana saya sebut pada minggu sudah, dalam kes kencing berdiri bagi lelaki ya. Aisyah kata Rasulullah, kalau ada orang bagi tahu kamu Rasulullah kencing berdiri, tu confirm bukan Rasulullah. Tiba-tiba sahabat riwayat, kami musafir dengan Rasulullah, berhenti di satu tempat, Rasulullah pergi tempat tersorok sikit, tapi kami boleh tengok lagi, yang ni Rasulullah pun kencing berdiri. Pastilah sahabat tahu itu adalah perbuatan kencing. Tersorok lah, tapi jauh lah, tapi sahabat rasa boleh tengok bahawa Rasulullah kencing berdiri. Jadi macam bercanggah, rupa-rupanya ada konteksnya. Yang Aisyah kata Rasulullah, kalau orang kata Rasulullah kencing berdiri, confirm bukan. Dalam rumah yang ada tandas yang elok, ada air cukup apa semua, maka bila dalam keadaan proper begitu di rumah, tenang, sejahtera, nak kencing berdiri buat apanya? Elok-elok lah. Tapi bila dalam musafir, dalam perjalanan, ada keperluan, tengah pakai baju besi lah, apa semua begitu gini, takkanlah nak buka baju besi tu pula apa semua, panjang cerita lah. Jadi ada keperluan ketika itu untuk kencing berdiri, tak ada masalah dan diharuskan. Tak ada isu di situ. Bagi lelaki lah ya, bagi lelaki. Baik. Begitu juga kata pengarang kita ni, hadis yang menunjukkan para sahabat minum berdiri dan menceritakan ianya dilakukan oleh Nabi SAW yang saya sebutkan, contohnya hadis Ali bin Abi Talib ini
yang mana hadis yang sama saya rasa ia diriwayatkan dalam Riyadhus Shalihin yang saya pernah baca dulu itu. Iaitu contohnya hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau minum berdiri, kemudian kata beliau, inna nasan yaqrahu ahaduhum an yashraba wa huwa qa'imun wa inni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Maksudnya orang ramai tidak suka untuk minum sambil berdiri. Sesungguhnya kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya sebagaimana kamu lihat aku buat sekarang. Hadis inilah Ali telah minum berdiri dan dia pun sebut pada orang ramai. Masa tu ada sahabat ramai jugalah. Dia sebut tadilah innas nasan yaqrahu ahaduhum an yashraba wa huwa qa'imun. Sesungguhnya manusia itu ramai orang tak suka kalau mereka itu minum diri. Maksudnya tidak disukai lah, perbuatan yang tidak disukai. Tapi Ali kata, aku telah tengok Rasulullah buat sebagaimana yang aku buat sekarang ni, iaitu minum diri. Lagu mana pula tu? Ada riwayat Bukhari ni, nombor 5615. Antara hadis yang menunjukkan larangan minum berdiri ialah sebagaimana kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil syurbi qa'iman. Jelas juga hadisnya. Juga hadis riwayat Sahih Muslim 5397 yang bermaksud sesungguhnya Rasulullah SAW laranglah, melarang daripada minum sambil berdiri. Justru pada asalnya, kata pengarang kita ini, minum berdiri adalah dilarang oleh syarak ataupun maksudnya adalah minum duduk itulah yang ditutup oleh syarak. Asasnya, al-aslu minum duduk disuruh oleh syarak, yakni sunnah kita bagi kita adalah minum duduk dan dilarang untuk minum berdiri. Tetapi adakah ini bermaksud baginda telah melakukan sesuatu yang baginda sendiri larang? Kerana baginda melarang daripada minum berdiri, tetapi selepas itu baginda juga diriwayatkan minum berdiri. Menarik ya? Dia tarik kita kepada nampak percanggahan, persoalan-persoalan yang nanti dia akan leraikan, oh sebenarnya begini. Itulah namanya fiqhul hadis, ataupun dalam konteks mazhab dia panggil usul fiqh lah, yang akhirnya akan meleraikan bagaimana para ulama melihat dalil-dalil dan mengambil angle yang menyelesaikan hadis-hadis yang kelihatan bercanggah antara satu sama lain. Baik, katanya lagi apa dia? Pandangan ulama terhadap hadis yang zahirnya bercanggah. Tidak zahiruddin ya, zahirnya bercanggah. Para ulama melihat hadis-hadis ini langsung tidak bercanggah. Sebaliknya perbuatan Nabi SAW minum berdiri itu adalah untuk menerangkan keharusan minum berdiri. Sebab tu kalau kita tengok tajuk dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, dia punya tajuk adalah suruhan minum duduk ataupun dia apa contoh tajuk dia tu? Keharusan minum berdiri namun duduk itu adalah menepati sunnah. Tajuk dia tu dah menggambarkan kesimpulan, istinbat. Kesimpulan hadis-hadis yang ada dalam bab tersebut. Dia kata keharusan minum berdiri namun duduk itu lebih tepat dengan sunnah. Maksudnya boleh. Boleh tu apa? Boleh tu jika ada keperluan. Ni tidak duduk saja-saja. Duduk elok-elok atas kursi. Nak minum, berdiri. Terbiak. Ataupun pergi ke dapur, apa dia? Keluar air daripada sinki tu, buang selalu situ. Jadi saya syorkan kalau yang jenis ada kuku ke rumah, kowe ke apa semua tu, tu memang terbiak minum diri tu. Jadi cara dia apa dia? Letaklah kursi sebutir situ. Carilah tempat letak tu yang ada stool, ada stool, ada kita kata apa? Stool ni apa benda Ada kursi kecil lah maksudnya yang boleh nyenggir duduk situ tu. Daripada duduk berdiri sebab kita dalam keadaan rumah.
Melainkan kita di tengah jalan, kita sedang musafir, itu tak ada masalah, kita ada sebab. Dalam tempat-tempat yang ramai orang, macam di Mekah tengah buat haji apa semua, tu sesuai lah minum diri. Duduk nanti tergolek penyek ke orang tu, dia apa nama dia punya apa? Dia punya paip tu. Kan dia ambil di paip-paip, saya tengok TV ya, tak pernah pergi lagi dah. Tengok tu. Jadi dalam keadaan ramai-ramai masa umrah, contohnya masa Ramadan itu, kita buat baik. Kena duduk ni. Duduklah. Pok Arab ke Afrika mari tersadung. Tergolek. Tergolek tu mari orang lain pula pijak. Tak ada apa. Maka keadaan itu sangat memerlukan ataupun sangat sesuai untuk minum berdiri. Adapun di dapur kita dengan kowe, dengan kukunya apa semua tu, tak sesuai. Carilah stool ataupun saya sebut tadi tempat yang bolehlah mengisyaratkan kita duduk tu juga minum tu. Itu lebih proper lah, lebih baik. Baik, lebih menepati sunnah Nabi SAW sebenarnya. Baik, katanya lagi apa dia? Para ulama melihat hadis-hadis ini langsung tidak bercanggah, sebaliknya perbuatan Nabi SAW minum berdiri itu adalah untuk menerangkan keharusan minum berdiri. Dibenarkan dengan sebab, ada sebab. Jadi larangan yang dinyatakan baginda SAW itu adalah larangan makruh, tidak sampai tahap haram. Apa dia makruh? Karaha bencilah, makruh dibenci. Oleh siapa? Allah dan Rasul. Yakni bila Allah dan Rasul tak suka, maksudnya syariat Islam pun tak sukalah. Begitu. Bukannya larangan haram, tak sampai tahap haram. Naha di situ tidak sampai tahap haram. Naha di situ tidak sampai tahap haram. Tapi ada naha yang sampai tahap haram. Inilah kita perlukan panduan ulama, khususnya ulama fiqh dan usul fiqh untuk istinbat, untuk mendapat kesimpulan hukum itu. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah berkaitan hadis yang dikelihatan secara zahirnya bercanggah. Dia kata apa dia? Anna nahya fiha mahmulun ala karahatit tanzihi wa amma syurbuhu sallallahu alaihi wasallam qa'iman fabayanun lizzawaji fala ishkal wala ta'arud. Sesungguhnya larangan pada dalam hadis-hadis itu bermaksud makruh tanzih. Makruh ada dua, makruh tahrim, makruh yang dekat sangat dengan haram. Kalau kita kira peratus tu lebih 80% lah dekat dengan haram. Yang kedua makruh tanzih 50% dan ke bawah. Kalau nak bagi gambaran begitulah. Makruh yang tidak disukai tapi dia ringan. Dia tidaklah mencapai tahap. Tapi benda-benda makruh ni kalau sengaja dibuat secara konsisten, maka ia juga dalam perbincangan lain kita pernah baca, ia juga seolah sengaja mukhalafah sunnah, sengaja tidak mahu melakukan sunnah dan memilih melakukan perkara makruh secara istiqamah, secara konsisten, maka ia boleh jatuh dosa besar juga, tuan-tuan. Dia boleh jatuh dosa juga. Dia tak kira makruh je, tak ada istilah makruh je. Makruh je apa masalahnya? Tidak ada. Makruh je tu tak ada. Sebab makruh je hari ni, makruh je, dah sekali dosa. Dia akan jadi dosa. Dia ruang untuk jatuh kepada dosa. Makruh ni, yalah tadi dah 90%, 80% lebih. Maksudnya sikit sangat lagi nak tergelincir. Jadi, bagi orang yang cerdik, bijak pandai macam kita ni, insya-Allah yang mengaji sikit banyak, kita wajar memilih yang aslam, yang selamat, tinggal yang makruh. Tinggal yang makruh itu. Lebih sejahtera dan lebih menenangkan kita dan seumpamanya. Sebab tu kita pelik tu, termasuk saya lah bila bincang dengan sahabat-sahabat, ustaz-ustaz pun. Mereka bersungguh-sungguh mempertahankan amalan yang diharuskan oleh ulama. Jadi kita kata, kenapa ustaz nak sangat buat yang ni? Dia kata, dah ulama haruskan. Apa masalahnya? Buat je lah. Saya kata, iyalah kita ni orang panggil ustaz, mengaji agama. Sepatutnya kita bawa masyarakat kepada amalan-amalan yang lebih dekat dengan sunnah. Itulah matlamat kita jadi ustaz. Dia kata, tak apa, yang sunnah tu sunnah lah. Ya haru-haru. Kata pelik sungguh cara mikir.
Jadi peliklah benda yang confirm dalam bab itu ada sunnah yang sunat hukumnya, yakni confirm dapat pahala, tiba-tiba dia masih tekal nak mengamalkan benda yang sebahagian ulama kata harus. Bukan semua, sebahagian kata-kata harus. Harus apa dia? Boleh buat. Tapi confirm dapat pahala ke? Belum tentu. Harus. Boleh buat. Tapi pahala belum tentu lagi. Dosa pun tak boleh juga. Pahala belum tentu. Jadi, apa peliknya manusia mikir ni? Jadi kan dalam bab yang sama, confirm ada sunnah yang sunat hukumnya. Maka wajarlah kita sebagai orang awam ni, tidak Nabi, tidak Rasul, tidak sahabat, kita pergi kepada amalan-amalan yang confirm sunnah yang sunat hukumnya. Kenapa? Kerana pahalanya confirm. Dan nak jadi sunat, mesti ada dalil yang jelas. Tidak ada dalil-dalil dhaif apa semua tu, dia tak boleh jadi sunat. Dia kena dalil yang kuat sungguh-sungguh. Barulah boleh jadi sunat hukum tu. Baik. Allah mudah je hidup ni. Nah, sebenarnya dia ada solihin tu dah berlambak lah. Zikirnya, doanya Allah. Tak habis nak baca. Tak masuk lagi kitab Al-Azkar. Tu pun tak mengaji lagi kita. Nah, hadis 40 pun nasib baik lah. Hadis 40 tu nasib baik lah pernah habis. Tu pun pernah habis. Kalau yang tak pernah, lagu mana tu? Baik. Seterusnya kata Imam Nawawi lagi. Kata Imam Nawawi lagi apa dia tu? Fa in qila kaifa yakunu syurbu qa'iman makruhan wa qad fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fal jawabu anna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam idza kana bayanan lil jawazi la yakunu makruhan balil bayani wajibun alaihi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di belakang tu, jika dikatakan bagaimana minum berdiri dianggap makruh dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, takkan Nabi melakukan perkara yang makruh juga? Dia sendiri larang, dia sendiri buat. Jawapannya ialah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya untuk menerangkan tentang keharusan, sebab nak tunjuk syariat tu boleh. Sebab ada orang ni dalam bab minum ni, dia pantang betul ya. Macam minum tangan kiri lah. Dia punya marah tu, dia kalau kita kata ni selawat yang Nabi ajar. Ni selawat yang Nabi ajar, hadisnya sahih. Selawat Ibrahimiyah ni. Dia kata tak apa, saya nak selawat dengan tok guru saya, yang tok guru saya ajar. Tapi bila dia tertengok ada orang makan guna tangan kanan, minum tangan kiri. Dia punya marah lain macam. Macam orang buat benda haram. Dia punya marah. Kita pun tidaklah kata boleh buat benda tu. Cuma cara dia marah tu macam orang tu buat benda haram, buat benda bid'ah. Sedangkan minum tangan kiri itu, apatah lagi jikalah ada asbab, dah tangan kanan sakit ke, seliuh ke apa semua, tak ada isu lah. Takkan nak kepit juga dengan kanan-kanan gitu. Peliklah pula gunalah tangan kiri tu masalahnya. Tapi bagi setengah orang, tak boleh. Ini menunjukkan tidak ikut sunnah. Dia lebih-lebih di situ ya. Sehingga dia nak ada tendensi untuk nak mengharamkan perkara yang tidak haram. Tapi dia tak sebut kata haram. Macam orang yang buat baca Yasin malam Jumaat lah. Kalau tanya wajib ke, dia kata tak wajib. Saya tak pernah jumpa orang yang duk amal baca Yasin malam Jumaat secara istiqamah ni, bila kita tanya wajib ke, ada, dia kata tak wajib. Tapi kalau tak buat tu, masam muka, masam. Dia rasa tak cukup je malam Jumaat dia tu. Jadi itu yang kita kata kena faham sungguh-sungguh. Benda yang sunat kena jadi sunat, tak boleh jadi tahap wajib. Benda yang haruh, yang makruh, maksudnya kena letak tempat dia tu. Jangan duduk salah letak dan seumpamanya. Baik, katanya lagi apa dia? Jawapannya ialah perbuatan Nabi SAW sekiranya untuk menerangkan tentang keharusan, maka ianya tidak makruh. Bahkan penerangan adalah wajib ke atas baginda SAW. Dalam penerangan Imam Nawawi ini adalah kerana Rasulullah nak memberi ilmu kepada umat. Rasulullah tahu perbuatan dia akan menjadi syariat, akan menjadi rujukan hukum. Maka Rasulullah sengaja buat, tidak lain untuk nak kata, ya, dianjurkan, disunnahkan makan dan minum duduk, tapi jika ada keperluan boleh berdiri. Tidaklah jadi haram. Tidak.
Cuma kalau sengaja buat, dia jadi makruh. Jika ada keperluan, dia jadi harus. Gitu. Itu je lah. Hukumnya begitu. Baik. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wasalaka akharuna fil jam'i hamla ahaditsin nahyi ala qarahati tanzih wa ahaditsal jawaz ala bayanih wa hadha ahsanul masalik wa aslamuha wa ab'aduha min al-i'tiradi. Sebahagian ulama lain mengambil jalan menghimpunkan hadis-hadis tersebut, al-jam'u, yakni menghimpunkan semua hadis yang kelihatan bertentang itu. Hadis-hadis larangan menunjukkan makruh tanzih, dan hadis-hadis yang mengharuskan adalah penerangan kepada keharusan. Dan ini adalah jalan yang terbaik dan paling selamat, paling jauh daripada percanggahan. Jadi sebenarnya tak bercanggah. Sebenarnya hakikatnya tidak bercanggah. Sebab itulah para ulama hadis tugasnya menentukan kualiti dan status hadis. Kerja para ulama fiqh dan usulul fiqh setiap mazhab adalah ambil data-data yang sudah dibersihkan, disusun oleh ulama hadis untuk nak keluarkan kesimpulan, istinbat saya panggil. Dan kesimpulan itu digunakan pula untuk keluarkan fatwa. Sebab itulah fatwa lain, qada, yakni qada ni penghakiman dalam mahkamah lain, fatwa lain, kemudian qaul mazhab yang ada dalam kitab lain, amal orang biasa, yakni amal al-ami kita ni, orang awam ni adalah lain pula. Dia ada 4 cara tu. Dan kita sebenarnya, kata guru-guru kami lah, termasuk Dr. Zaharuddin, saya ambil ilmu banyak dengan dia, termasuklah Ustaz Fawaz Fadil, mereka menukilkan kata-kata Al-Imam ataupun Profesor Dr. Wahbah Mustafa Az-Zuhaili, kita orang awam ni sebenarnya tidak ada mazhab. Mazhab kita sebenarnya adalah mazhab guru kita, ustaz-ustazah yang kita ambil ilmu itu. Sebab itulah kena mengaji banyak ustaz-ustazah. Supaya nanti kita tahu apa yang boleh kita berbeza dan apa yang tidak boleh. Di situlah membezakan qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah yang membezakan antara orang yang tahu dan tak tahu tu? Ada ilmu lah yang membezakan orang yang tahu dan tak tahu. Ilmu dalam Islam, dia tahu sumber nukilan diambil perkara tersebut. Dia tahu kalau boleh tahu sampai sumber asal. Kalau tahu dalil lagi bagus. Kalau tahu bertaklid kepada guru kita, yang mana kita tahu guru kita tu rujuk kitab apa, itu sudah baik. Itu sudah bagus. Tapi yang baiknya, kenapa awak buat macam ni? Saya buat macam ni kerana saya mengaji dengan ustaz saya. Ustaz saya rujuk buku itu dia nukil daripada nas sekian-sekian. Itu lebih baiklah. Itu kita kata A+ lah. Boleh terang. Ingat pula hadis sekian-sekian. Tu boleh mengajar tu. bukan mustamik dah, boleh mengajar dah sampai tu, ya. Baik. Kata Maulana Muhammad Asri Yusof, antara tanda orang tu faham agama, ya. Bukan alim, ya. Alim cerita lain, faham. Alim ni, Malaysia ni ada kok orang alim sungguh-sungguh. Payah alim ni, ya. Tapi kita ni orang awam, kita masih ada peluang untuk jadi orang yang faham. Orang faham, dia tak semestinya alim, dia tak semestinya dia hafal 30 juzuk, tak semestinya dia hafal hadis banyak, tak semestinya dia khatam, dia belajar bahasa Arab apa semua, tidak. Tapi dia faham. Dia faham agama ni berfungsi macam mana. Dia faham kalau kata dia nak cari hukum, dia nak rujuk siapa, ataupun kitab mana, sumbernya di mana, dia tahu. Jadi kita masih ada peluang mencapai tahap tu. Tahap orang yang faham. Al-fahmu. Bila timbul satu isu, kita tahu kita nak rujuk ke mana. Kepada siapa. Kepada sumber mana. Dalam banyak-banyak sumber pula, sumber mana yang paling terbaik. Dia tahu. Jadi tahu tu, alhamdulillah, semoga kita dikira sebagai orang yang memahami. Al-fahmu. Baik. Kita balik pada cerita kita ni. Tidak disunatkan minum air zam-zam berdiri. Ada hadis Nabi tadi tu macam mana? Tu orang kata tu hadis isyarat untuk Rasulullah mengajar umat.
Dan Imam Nawawi sebut tadi kan, huraiannya di atas tu, maka disebutkan di situ, daripada perbahasan ini, dapatlah kita fahami bahawa perbuatan baginda minum air Zam-Zam sambil berdiri bukanlah untuk menunjukkan bahawa ianya khusus untuk Zam-Zam. Tidak. Sampaikan minum air Zam-Zam di Malaysia pun, di sarjana utama, di country home, pun berdiri juga. Tak perlu. Duduklah, bismillah, duduklah. Itu yang lebih proper, lebih tepat dengan sunnah. Cuma dalam kadang-kadang yang memerlukan tadi. Nah, kemudian katanya lagi, dan bukan juga menunjukkan ianya adalah sunat. Confirm boleh pahala tu. Perbuatan baginda SAW tersebut, iaitu minum berdiri, adalah untuk menunjukkan keharusan minum diri. Itu sahaja. Itu pun keharusan jika ada keperluan sebenarnya. Kalau boleh tambah di situ. Dan kekal dengan minum sambil duduk adalah cara yang afdal. Cara yang terbaik. Cuma jika kita tengok orang minum diri, janganlah kata, oi fasik ni, Pak Haji ni. Dia macam saya cerita jumpa ustaz saya tu lah. Dianya baru lepas baca khutbah dari Masjid Muhammadi tu. Keluar-keluar saya tengok dia duduk makan. Tepi jalan lah, tepi jalan Masjid Muhammadi. Tempat tiang Quran tinggi-tinggi tu. Dah, di tepi dah lah. Jadi luar tu banyak orang jual jaja, ada macam-macam jelly, kelapa lah apa semua lah. Kitanya lama tak jumpa dia. Lalu tu nak tegur dia tu. Tengok dia sedang makan ke minum diri masa tu. Terkejut saya. Allah Ustaz. Jadi persepsi kita pada masa tu, Allah teruk Ustaz aku ni baru lepas baca khutbah. Minum. Rupanya bila kita baca balik, rupanya tidaklah mencapai tahap makruh tahrim. Diharuskan. Ada keperluan lah. Sebab apa? Sebab kawasan tu tepi jalan. Mana yang nak duduk bergolek langgar kereta situ tu? Nah, jadi ada keperluan untuk minum diri dalam keadaan itu. Dibenarkan, tak ada masalah. Hukumnya jatuh pada haruslah. Tidak jadi makruh tahrim, tanzih apa semua. Bahkan ada keharusannya di situ. Kenapa? Situasi itu membenarkan. Baik. Seterusnya, bahkan sebagian ulama berpandangan hukum minum berdiri kekal haram. Tapi ada ada ulama yang berpandangan bahawa minum diri itu kekal haram. Dan perbuatan Nabi SAW, yakni mereka memahami kalimah naha dalam hadis tadi sebagai perintah haram, pengharaman. Bahkan sebagian ulama berpandangan hukum minum berdiri kekal haram dan perbuatan Nabi SAW minum berdiri itu adalah kerana keuzuran, sukar untuk duduk pada keadaan tersebut. Justru ianya dianggap sebagai pengecualian. Kita kata uzur lah, ada kita panggil apa? Darurat. Ada darurat. Pengecualian daripada hukum asal iaitu haram. Antara yang berpandangan demikian ialah Allamah Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ini ulama usaha juga ni, mazhab Hanbali. Antara disebut pada wasahihu fi hadhihi al-mas'alati an-nahyu 'an syurbi qa'iman wa jawazuhu li'udhrin yamna'u min al-qu'udi wa bihadha tujmi'u ahadisul babi wallahu a'lam katanya. Dan yang sahih dalam masalah ini kata Ibn Qayyim Jauziyah rahimahullah ta'ala ialah larangan daripada minum berdiri dan keharusan jika ada keuzuran yang menghalang daripada duduk. Dengan itu terhimpun hadis-hadis dalam bab ini dan dia kata wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Jadi dia antara orang yang berpegang bahawa minum berdiri itu tetap haram, hukum asal dia kalau boleh buat dengan sengaja. Dan sebagaimana golongan ini juga, golongan ini kemungkinan ada golongan yang berpegang makan ataupun minum guna tangan kiri itu sebagai hukum asal dia adalah haram, tidak makruh semata-mata. Baik. Habislah perbincangan amalan ke-25. 40 minit juga tuan-tuan. Jadi kita teruslah ke amalan yang ke-26. Tak ada soalan ke amalan ini? Saya tak melihat. Tak ada lagi dah komennya. Okey, baik, kita teruskan. Dalam FB ada ke Ustaz Zul, dia suka komen di FB, patut dia mengajuk dengan aku tu. Tak ada Ustaz. Tak ada. Dia tak ada lah tu, dia sibuk malam ni tu. Baik, amalan ke-26. Wanita mengiringi jenazah ke kuburan. Ni pun saya ada pengalaman menarik juga. Di Kelantan, kalau berlaku kematian, memang payah nak cari pihak wanita
mengiringi jenazah ketika mati, ya, bukan ziarah kemudian. Ziarah kubur kemudian lain perbincangan. Yang sedang dibincang dalam bab ini adalah mengiringi jenazah semasa nak ke bumi tu, daripada rumah ke kuburan. Jadi seingat saya lah, membesar di Kelantan, saya menghadiri banyaklah juga kematian-kematian saudara, sahabat-sahabat, kawan kenalan apa semua kan di kampung apa semua tu. Memang nak cari orang perempuan bersama mengiringi jenazah wanita hampir tidak ada. Saya tak ingat pernah ada. Ketika mari dah belajar dan bekerja di Kuala Lumpur ini, dan adalah kematian-kematian tertentu, zaman sebelum COVID tempoh hari, khususnya kenalan pejabat ke apa semua begitu gini, terkejut beruklah saya. Ketika itu contohnya di Shah Alam, kuburnya comel lah, dia susun elok apa. Dah bahkan koreknya guna traktor ni. Sekejap saja. Sekali seluk, 2 kali seluk, siap. Nak tanam pun, tolak je tanah, selesai. Allah. Tapi memang kena guna tu, kalau guna cangkul dengan tanah bukit tu, tanah bukit kerah tu, letih juga tu. Maka apa berlaku adalah, memang pemandangan biasa pula di sini, bila jenazah itu dihantar untuk dikebumikan, memang ada pihak wanita, keluarga pihak wanita bersama, bahkan kawan-kawan apa semua mari juga. Saya kata lain macam betul KL. Sebab kita tak biasa. Jadi, bagaimanakah kedudukan perbincangan akan hal tersebut berdasarkan apa yang dibawa oleh Ustaz Sabit kita ni. Dan kalau kita tengok dalam perbincangan guru saya pun ada 2 pihak. Ada yang agak tegas masih lagi ni, tapi ada yang kelihatannya agak terbuka melihat kepada realiti wanita pada zaman ini, khususnya orang Melayu ni, dia punya kewibawaan dia berlainan dengan wanita Arab yang biasanya lebih mudah untuk niyahah, iaitu meratap. Orang Melayu ni dia macam mana pun sedih, kita jaranglah jumpa. Setakat ni saya tak ingatlah yang berau-rau yang nak terjun sekali dalam kubur tu. Contoh yang mati tu suami ke anak dia ke, setakat yang saya ingat ni tak jumpa lagi lah yang menggelupur nak terjun sekali tu. Tapi kalau orang Arab tak mustahil, tuan-tuan. Dia meraung, dia pukul badan apa semua, sebab dia punya budaya macam tu. Dia kira kena tahu. Baik. Jadi seingat saya, guru-guru saya yang saya duk mengaji dalam bab ni pun ada beberapa pandangan lah. Ada yang dikata situasi wanita hari ni dah ada PhD, dah jadi pegawai besar apa semua. Nah, jadi mereka boleh kontrol mereka punya kewibawaan tadilah saya sebutkan, perasaan apa semua, sedih-sedih nangis, tapi tidaklah sampai meratap, sampaikan tak sedar diri nak terjun dalam lubang kubur tu. Jadi tak ada apa, maka dibenarkanlah. Cuma sebahagian lagi masih berpegang pada yang lebih ketat sikit, iaitu tidak dibenarkan kerana tadilah ikhtilat, pencampuran. Sepatutnya pergi duk ingat mati, tiba-tiba duk tengok comel juga anak dia ni, macam-macam lah. Jadi ditimbul fitnah pula lepas tu dah seumpamanya. Jadi kalau kita ke arah itu, maka ihtiyat, dia punya hati-hatinya adalah tutup pintu fitnah tu. Baguslah kalau kata yang mati itu suami dan isteri dia yang sudah menjadi, kita katakan, berstatus balu ataupun orang yang bermula dia punya iddah itu, maka sewajarnya berada di rumah lah. Jadi ada pelbagai perbahasan ulama di situ, ya. Cuba kita tengoklah apa yang saya sambil kita bawa ni. Apabila berlaku kematian dalam kalangan ahli keluarga kita atau anggota masyarakat, katanya, golongan wanita ada kalanya turut serta mengiringi jenazah hingga ke tanah perkuburan, khususnya ahli keluarga si mati. Dalam konteks di Kuala Lumpur ni, bahkan rakan sepejabat, rakan-rakan sekolah, kalau yang mati tu budak universiti, kawan-kawan sekelas, satu batch, satu fakulti, tu. Dia jadi macam biasa. Termasuklah yang non-Muslim pun. Kadang-kadang kena mari yang seluar pendek apa semua tu kata pening tu. Tapi nak halal pun iyalah, jadi macam mana tu. Nah, jadi apa yang dikatakan, bahkan sekiranya suami meninggal dunia, ada dalam kalangan isteri turut serta berada di kuburan ketika suami sedang dikebumikan. Dan ada trend, apa dia?
Sama ada mereka berpakaian sedondon hitam belaka ataupun sedondon putih belaka. Apakah benda itu ada syariat dalam Islam? Kalau kata syariat itu tak ada. Nah, tapi kalau kata kenapa pakai hitam belaka ni? Sesuai dengan keadaan. Okeylah, tak ada masalah. Takut-takutnya dipakai hitam ataupun putih itu kenapa ni? Ni apa nama dia kata apa? Ada macam nak menunjukkan satu bentuk kesedihan ke apa semua. Tak ada lah itu. Cuma bagi isteri yang berkabung ataupun isteri yang dalam iddah itu, mereka sekadar tidak dibenarkan untuk berpakaian cantik macam biasa. Dia kena pakaian biasa. Itu saja. Bukan ada kena ada pakaian khusus. Islam bukan agama yang suruh. Bila nak berkabung, kena pakai pakaian khusus macam orang Hindu kan. Dia ada pakaian dia, tanda dia bahawa orang ni telah menjadi balu dan seumpamanya. Islam tak ada begitu. Islam tak ada begitu. Baik. Dan kehidupan seorang wanita tidak berakhir dengan kematian suami sebagaimana yang diamalkan oleh agama Hindu yang sudah pun diharamkan di India dan seumpamanya. Kalau suami meninggal, isteri dibakar bersama dengan suami. Apakah halnya? Jadi itu satu kezaliman pada wanita. Nah, baik. Baik, kita tengok apa katanya lagi tu. Seterusnya katanya, adakah perbuatan masyarakat kita itu diharuskan dan tidak bermasalah dari sudut syarak? Atau sebenarnya menyelisih sunnah dan kefahaman para ulama? Menarik dia timbulkan persoalan. Baik. Sebenarnya terdapat larangan daripada hadis iaitu kaum wanita dilarang untuk mengiringi jenazah. Kata seorang sahabat bernama Ummu Atiyah. Ummu Atiyah, wanita lah, Ummu Atiyah radhiyallahu anha, nuhina an ittiba'il janaizi wa lam yu'zam alaina. Hadis ni tak silap saya dimasukkan juga dalam Kitabul Janaiz, dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menghimpunkan hadis-hadis berkaitan hukum hakam dalam fiqh mazhab Syafi'i. Dia tulis kitab tu, dia susun khos untuk anak dia. Sebab dia bercita-cita nak anak dia jadi alim macam dia. Tapi menjadi kebiasaan, pemerhatian saya ya, seorang ayah yang terlalu hebat, jarang melahirkan anak yang lebih hebat pada diri dia. Bila ayah dia tu terlalu hebat, anak-anak biasa cannot reach their father. Tidak boleh overshadow ayah dia, tak boleh. Termasuk ulama-ulama, tak ramai. Tetapi seorang guru yang hebat biasa melahirkan anak murid yang jauh lebih hebat pada diri dia. Ini satu kata-kata hikmah malam ini ya. Bolehlah tu buat modal tu. Maksudnya apa dia? Maksudnya ialah kalau ayah hebat, tak kira dalam bidang politik, dia boleh tengok Malaysia ni, politik apa semua samalah. Bila ayah tu hebat, anak-anak biasa-biasa saja. Ataupun hebat juga tapi tak mampulah nak overrule ataupun mengatasi ayah dia tu, tak boleh. Itu sunnatullah lah lebih kurang ya. Baik, katanya lagi apa dia? Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Hadis ini adalah contoh hadis yang dinamakan sebagai marfu' hukmi. Perbahasan jadi hadis marfu' ini perlu dikuni dalam ilmu mustalahil hadis. Memang bukan tempat dia lah untuk kita bincang ya. Baik, daripada hadis ini kami dilarang daripada mengiringi jenazah. Nuhina anittiba'i. Nah, di sini jamak tu maksudnya kami dilarang. Kami di situ para muslimah wanita. Kata Ummu Atiyah bahawa kami ni wanita pada zaman Rasulullah ni nuhina anittiba'il janaiz. Kami dilarang daripada mengiringi jenazah. Maksudnya masuk usung nak pergi kubur tu. Usung keranda nak pergi kubur tu, mengiringi bersama ramai-ramai segerombolan itu, maka dilarang di situ. Tetapi walam yu'zam alaina, tapi ia tidak ditegaskan kepada kami, tapi ia tidak dikeraskan. Kami dilarang tapi tidak ditegah sungguh-sungguh gitu. Nanti kita tengok perbincangannya. Daripada hadis ini para ulama kebanyakannya menghukum makruh. Sebab tu tak jadi haram tu. Makruh, tidak disukai ataupun dibenci lebih tepat,
bagi wanita mengiringi jenazah ke perkuburan. Kata An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarahkan hadis ini, ma'nahu nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika nahya karahatin tanzih. Makruh tanzih tu. La nahya azimati tahrim. Tidaklah mencapai tahap kepada makruh yang haram itu. Wa mazhabu ashabina, dan kata Imam Nawawi, mazhab ashab kami, yakni tokoh-tokoh jago-jago mazhab Syafi'i, annahu makruhun laisa biharamin li hadzal hadis. Sesungguhnya dia makruh, yakni makruh tanzih, tidaklah capai tahap haram berdasarkan hadis ini. Begitu lebih kurang ya. Balik dalam syarah Al-Minhaj syarah Sahih Muslim. Jadi sebenarnya bolehlah. Cuma ada keadaan setengah ulama macam tadilah, dia ada tengok menutup pintu fitnah itu lebih utama. Tapi kalau kata tak ada apa-apa, dah jadi kebiasaan, tak ada isu dah. Apatah lagi jika pergi itu dengan pakaian yang proper, apa semua begitu begini. Ni tidak mengiringi jenazah, pakaian nak pergi kenduri kahwin, tidak sesuai. Bergelak situ sini, todong dia tu dengan khilaknya apa semua. Dah sambil-sambil nak pergi tu sempat lagi pergi buka almari, cari gelang-gelang lama nak pakai. Tu. Itu tak sesuai. Itu tak kena lah cerita dia tu. Dah. Baik. Katanya lagi apa dia? Kata beliau lagi, siapa ni? Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadzal ladzi zakarnahu min karahati ittiba'in nisa'il jinazah. Huwa mazhabuna wa mazhabu jamahiril ulama. Apa yang kami nyatakan di sini berkaitan makruh bagi wanita mengiringi jenazah, ianya adalah pandangan mazhab kami, iaitu mazhab Syafi'i dan mazhab majoriti ulama. Jadi kalau siapa tanya, boleh ke iringi jenazah ni? Asas hukum mazhab Syafi'i, makruh. Makruh tanzih. Tak jadi haram dan tidak juga disyurkan. Sunat ke? Tak sunat. Tapi lelaki, sunat. Bagi lelaki, sunat yang dituntut bahkan. Sebab kalau mereka tak pergi, siapa nak urus jenazah tu? Nah. Tapi bagi wanita, dia jatuh pada makruh. Dan itulah mazhab Syafi'i. Hadis Ummu Atiyah di atas konteksnya adalah bersifat umum. Tidak kira sama ada wanita tua atau muda, mempunyai hubungan kekeluargaan dengan si mati ataupun tidak. Secara fitrahnya, jadi ini bermaksud orang Kelantan tak berapa beramal dengan mazhab Syafi'i dalam bab ini. Tapi orang KL, orang Shah Alam, orang KL, orang Rawang mungkin lebih beramal dengan mazhab Syafi'i. Kira-kiranya begitulah. Baik, katanya lagi apa dia? Secara fitrahnya, wanita adalah kaum yang sensitif dan mungkin melakukan sesuatu di luar batasan jika terlalu bersedih. Ni orang perempuan dia marah lah. Ini sangka buruk. Ini suuzon, kami tak begitu. Apatah lagi terbukti, memang saya secara peribadi memerhatikan di Malaysia, memang tak adalah yang overreact macam kita sebut tadi lah. Tapi kalau di Arab, di Pulau India, tu tuan-tuan jangan main. Dia memang berguling-guling lah. Dia pukul badan dia, bos semua. Walaupun dia tu, Arab ni, ialah kalau yang alim ni, dia alim sungguh lah. Dia hafal Quran, bos semua. Tapi bila bersabit dengan benda-benda gitu, dia budaya dia, meratap tu budaya dia. Walaupun akhirnya dia tahu haram. Bahkan bila tanya meratap kan dia kata, tak lagi ni, meratap teruk lagi. Itu baru mukaddimah meratap baru. Kita tengok, ini macam berat ni nak pukul-pukul. Bagi dia, tak lagi tu. Tu belum nihayah yang disebut dalam hadis tu. Belum lagi meratap tu. Tu baru sedih biasa je tu. Kalau nihayah betul ni, over lagi lah. Begitu. Baik, katanya lagi apa dia? Secara fitrahnya, itu tadi. Jadi ada pihak yang maksudnya menutup ruang ihtiyat tadi, hati-hati takut tadilah. Bila tengok yang mati tu ayah dia, mak dia, anak dia, dia fatiri dia pun jadi sendu, jadi apa tu, nak terjun dalam kubur tu sekali. Jadi itu yang kita tak nak tu. Tapi setakat ni yang saya bagi tahu tadi, tak adalah. Tak adalah, insya-Allah. Orang Melayu ni dia
macam-macam mana pun dia begitulah, dia relax. Itu bagus Melayu ni, dia gitulah, dia relax semua serbi. Ni pun relax, tu pun relax belakang. Sebab itulah kita ni duduk tengah-tengah sesuai jadi orang tengah ataupun benua yang berada di tengah di antara tamadun-tamadun dunia. Sebab akhirnya kita terima semua. Yang mana mari tu kita ambil. Cuma nasib baiklah Islam tu menjadi yang utama. Yang ni. Sebab yang lain pun ada berlaku dalam tu terima Islam tu, yang Hindu, yang Buddha pun semua tak buang lagi tu. Itu isunya. Jadi dalam satu perspektif, ia menunjukkan keanjalan. Dipanggil cosmopolitanism. Dalam teori sosiologi dia panggil cosmopolitanism. Begitu hebatlah. Salah satu ciri istimewa Melayu ini dapat absorb, dapat adaptasi apa saja elemen yang datang daripada luar. Maka ini menunjukkan keterbukaan, kekreatifan kita pun semua. Dalam satu perspektif lagi, ia seakan-akan menunjukkan kita ni jati diri kurang lah. Masa akan mari mana boleh belakang. Boleh. Jadi nampak macam kurang jati diri. Jadi di posisi manakah kita berada itu, wallahu alam. Tak kira lah jadi apa pun, asalkan jangan tinggal akidah tauhid dan usul syariah. Benda yang boleh berubah, kita terima perubahan. Sebab itu sifat dunia. Benda yang boleh berubah, pakaian, rumah, kereta, itu benda-benda keduniaan, tak ada masalah nak berubah. Tapi bila bersabit dengan akidah, bila bersabit dengan ibadah, tak bolehlah nak main-main. Carilah yang betul-betul okey, yang betul-betul selamat, yang betul-betul terjamin. Itu maksudnya. Baik. Baik, kita pergi sikit lagi, tapi saya rasa kena berhenti separuh supaya menjadi tergantung itu. Kerana nampaknya terpisak-pisak dah mata sebagai yang ada itu. Sebenarnya 2 orang je saya nampak ni. Baik. Suka lagi Ustaz. Ya apa? Segar lagi, mengantuk, tak apa. Pukul 12 malam tak apa? Tak bangun subuh esok ni, saya kerja lagi ni. Kerja juga. Kita berabi. Baiklah, katanya lagi apa dia tu? Bahkan terdapat sebagian ulama menganggap haram bagi wanita mengiringi jenazah. Nampak? Sebagaimana yang sebelum ni jugalah. Kerana Nabi SAW, contoh yang kata haram tadi adalah daripada mazhab Abu Hanifah. Hasyiah Ibnu Abidin, tokoh besar mazhab Abu Hanifah. Baik, jilid 2, muka surat 232. Ada di nota kaki tu ya. Kemudian katanya lagi, kerana Nabi SAW menyuruh wanita yang duduk menunggu dan mengiringi jenazah untuk pulang. Sabda baginda SAW, farji'na ma'zuratin ghaira ma'juratin. Pulanglah kalian semua dalam keadaan berdosa, tidak berpahala. Lihat nota kaki tu, dia ada keterangan tu. Potongan sebagian hadis riwayat Ibnu Majah. Walau bagaimanapun hadis ini dinilai sebagai lemah, dhaif oleh para ulama kerana terdapat perawi yang lemah dalam rantaian sanadnya, iaitu Sulaiman bin Salman dan Abu Umar As-Sa'ad Al-Asadi. Lihat tahqiq Syekh Syu'aib Al-Abna'ud rahimahullah terhadap Sunan Ibni Majah, jilid 2, muka surat 516. Jadi larangannya ada, tapi larangan itu telah kita kata dihujah balik bahawa ia berstatus lemah, dan seumpamanya. Namun keharusan itu juga bukanlah bersifat mutlak. Maksudnya sebab tu saya kata tidak jadi sunat tu. Bagi wanita mengiring jenazah, dia tak jadi sunat. Memang boleh, dia tak jadi sunat. Tapi tak kena cara dia jadi makruh. Paling tinggi pun harus sahaja. Baik, tetapi bersyarat iaitu bukan dengan tujuan bersedih, tidak berada dalam keadaan iddah. Kalau tidak berada dalam keadaan iddah, maksudnya isteri tak boleh lah. Yang bolehnya selain daripada itu, anak ataupun mak, bolehlah. Wanita-wanita tu ataupun adik-beradik, bolehlah. Isteri mati saja suami, terus bermula iddah dia tu. Dan yakin tidak berlaku perkara yang ditegah oleh syarak seperti meratap niyahah tadi dan sebagainya. Akan tetapi malangnya, apa yang kita dapati hari ini, wanita menziarahi kubur
khususnya ketika hari raya, ini dia masuk bab lain ni, dengan berpakaian seperti tidak ingat langsung kepada kematian. Ini sebenarnya dia patut buat bab khas. Hukum ziarah kubur pada hari raya tu. Adakah sunat di situ? Adakah sunnah di situ? Lalu adakah tujuan sebenar menziarahi kubur itu tercapai? Kerana matlamat ziarah kubur ni pertama nak istighfar kepada si mati, mohon ampun pada dia, doakan dia. Yang kedua, tazkiratul maut, untuk kita yang hidup ni ingat pada mati. Jadi pergi kubur untuk ingat mati dengan pakaian macam tak ingat mati. Dia sindir sikitlah ni. Dia memberi peringatan. Bahkan sebahagiannya berselfie bagai di kubur tu. Duk selfie sepatutnya pergi tu. Tu kita kata ziarah kubur pada hari raya ni tidak menempati semangat hari raya. Hari raya ni hari bergembira. Orang Melayu dia jadi budayanya balik raya sebab dia balik setahun sekali. Pagi raya itulah dia ziarah kubur. Pada asalnya tidak ada masalah lah. Cuma dari sudut semangatnya dia bercanggah kerana hari raya itu untuk bergembira, kemenangan kita mengharungi puasa, kemenangan kita mengenangkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghadapi ujian sembelih anak dia Ismail dan seumpamanya. Maka wajar disambut dengan gembira, yakni dengan mengucapkan tahniah, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim dan seumpamanya. Tapi disebabkan itulah saja yang kita betul-betul pergi kubur. Ada masa balik raya, balik kampung yang betul-betul balik lah kita kata ya. Tapi masalah dia balik hari lain dia tak pergi pula kubur dia. Maksudnya kalau balik selain pada hari raya pergi tak kubur, tak pergi. Jadi di situlah ada sedikit dari sudut hukum tak ada masalah lah. Cuma dari sudut menepati sunnah ataupun menepati ruh hari raya itu, dia kurang menepati di situ. Dan itu sudah diulas oleh beberapa asatizah kita. Kita berakhir di situ dan saya tengok ada 2-3 komentar soalan apa. Ada tu, Halina tanya. Yes, persoalan pasal iddah lah ni sebenarnya. Apa do's and don'ts masa tu, adakah termasuk jadi haram ke Ustaz? Ustaz kalau hukum iddah kan, tak boleh keluar rumah kecuali ada keperluan. Jadi Ya, termasuklah ke kubur tu dan mungkin juga ke masjid tu sendiri masa nak mandi jenazah semua tu kan. Ramai orang datang dan sebagainya. Jadi hukum dia boleh jatuh haram ke Ustaz kalau isteri yang dalam iddah ni keluar? Itulah hukum asal dia. Wanita iddah itu tidak boleh keluar rumah tanpa keperluan. Jadi kena bincang dulu keperluan tu apa. Adakah mengiringi jenazah ke kubur, mengiringi jenazah suami dia ke kubur itu keperluan? Sebenarnya tidak ya. Sebab dia terangkat, dia tidak diberatkan pada dia. Fardu kifayah, orang lain dah buat, ada adik-beradik apa semua itu gini, orang lain buat lah. Sebab itulah mengiringi pun tak kena apa semua tu. Orang lain boleh lah, orang lain jadi harus, dan juga kalau ni pun jadi makruh dalam mazhab Syafi'i tu. Tapi isteri tu hukum asalnya wajar berada di rumah lah. Diperlukan berada di rumah. Wallahu a'lam. Jadi berdosa ke kalau keluar Ustaz? Yalah, kalau ikut hukum asal tu dia jadi macam dia jadi macam dia memang langgar benda yang sudah ditetapkan lah. Begitu. Next, Ustaz. Baik, bagaimana pula ziarah baqi' dan ma'la yang selalu jemaah haji umrah buat dengan tujuan mengambil ibrah sirah dan para sahabat. Itu ada hadis lain. Rasulullah ni pernah lalu satu kawasan Nabi Saleh punya kaum apa dia? Tak ingat dah. Madian, bukan Madian apa? Bukan Madian. Itu Madain Saleh tu ke? Madain Saleh, ya betul. Rasulullah pernah lalu kawasan bekas tempat kaum Nabi Saleh yang diazab tu kan, yang ribu kuat tu. Maka Rasulullah pada ketika itu ada perbincangannya begini. Pertamanya Rasulullah melarang kalau pergi ziarah semata-mata untuk rasa kagum. Kesimpulan hadis yang saya pernah baca ataupun dibincangkan ulama itu. Yang kedua, dibenarkan untuk kemudian ziarah ke kuburan ataupun bekas-bekas tempat yang orang kena zalim apa semua ni, bukan untuk rasa kagum pada mereka tu,
macam setengah orang pergi ziarah kepada piramid Firaun apa semua kan. Tiba-tiba dia jadi kagum dengan Firaun. Itu yang salah tu. Tapi sepatutnya bila kita pergi ziarah untuk ambil ibrah, betul lah tu. Untuk kita jadi ingat. Inilah kaum yang pernah ingkar kepada perintah Allah dan Nabi mereka dan mereka azab. Itulah kita pergi ke laut mati apa semua. Itu tujuan lebih kurang lah. Jadi dalam konteks bakit pun, wallahu alam, saya ingat itulah dia punya kiasan yang paling tepat, iaitu kita pergi ziarah bakit selain daripada kita berdoa, beristighfar pada para sahabat walaupun mereka semua sudah dijamin syurga. Tapi sunnahnya bila kita pergi ke kubur adalah kita tapi jangan duk minta hajat macam-macam pula situ. Itulah Saudi dia pagar tu. Kalau tak pagar, kakak-kakak sekalian, agak-agak ada lagi ke tanah kubur. Dia angkut bukan sekadar dengan tanah-tanah tu, rasanya dia korek ke dalam. Jadi di pagar apa semua tu khuatir tadilah untuk ambil batu lah, apa berkat lah. Nah itulah itu gini tu. Jadi dua lah pergi ziarah tu. Pertama untuk ikut sunnah Nabi, mendoakan, beristighfar. Yang kedua tazkiratul maut, kita ingat balik. Dan yang ketiga ibrah tadi, betul. Kita mengingat balik perjuangan mereka. Sahabat saya seorang ya, kalau saya cerita dia, saya cerita sikit lah. Dia ni antara orang yang pergi ke Syria dan berperang dan meninggal di sana lah. Nah, diceritakan dalam proses dia apa nama ni lah, dia asal usulnya dia banyak tengok YouTube sebenarnya. Tengok YouTube tentang konspirasi. Mudah dia naik semangat. Dia naik semangat, dia jumpa orang-orang ni, last kali tengok duduk sana. Bahkan masa dia nak pergi tu dia tanya saya lah, ada tak kawan-kawan di Jordan ni? Kata sudah dia ni. Saya ingat dia main-main ya. Tiba-tiba duduk sana sungguh. Uish, terkejut saya. 2 tahun sudah ke tahun sudah keluar dalam berita, dia memang tak boleh balik Malaysia lah. Memang high rank punya blacklist lah nama dia tu. Sampai berita rumah dia dibom bersama dengan isteri orang Arab kan. Dia pun muka apa semua macam Arab. Dia sendiri tu rupa tu Arab dengan tubuhan dia apa semua tu. Jadi dia lah sekali berita kita dapat setahun lepas ke, dan sebenarnya berita tu dah lama dah. Kita dapat hujung tahun lepas, dan sebenarnya daripada bulan 1, bulan 2 dia kena bom. Amerika bom dari atas rumah dia. Bersama 2 anak baru dengan isteri di sana. Gitu. Jadi nak ceritanya dia ni, masa dia tengah ke arah situ tu, sampai kepada saya daripada kawan-kawan cerita, mak dia dah bawa pergi ke Mekah untuk nak redakan dia punya perasaan yang membuat-buat ke lah. Tapi sebaliknya berlaku, bila bawa pergi Bakit, lagilah semangat dia tu naik. Dia orang macam tu, dia jiwa dah tu, dia mari perasaan dia tu. Wallahu alam, saya tak berani nak kata dia syahid ke berapa gitu gini, tapi Allah tahulah dia punya jual beli dia dengan Allah tu. Semoga Allah nilai dia ikhlas lah, walaupun mungkin jalan dia tu salah. Sebab bila sampai Syria tu, kadang-kadang kita tak tahu. Yang saya dapat maklumat, bila sampai tu sebab banyak puak bercampur aduk dengan Syiahnya apa semua, takut kita duduk dalam kumpulan Syiah kau tak tahu. Tu sebab dia berkecamuk sangat di Syria pada tu. Dan peristiwa Syria itulah yang menyadarkan majoriti umat Islam dunia tentang Syiah ni benar-benar melaknat Sunni. Benar-benar musuh Sunni yang sebenar-benar. Di mereka lah Islam untuk semelih umat Islam di Syria apa semua. Bermula daripada Syria itulah, baru di Malaysia sendiri pun baru ramai tokoh-tokoh kita sedar Syiah ni memang ni penipu nak berkawan dengan Sunni selama ni. Sebab akidah dia, Sunni ni kafir, Sunni ni ahli neraka. Halal darah Sunni macam kita bagi orang Syiah. Itu akidah dia. Tu kena tahu sungguh tu, adalah kitab dia. Jadi bagi mereka yang fanatik, Syiah yang fanatik dengan agama Syiah tu, maka dia begitu bencilah pada Sunni ni. Baik, jadi sahabat kita tu, wallahu alam, kedudukan dia di sisi Allah tu saya tak nak komen. Itu dia dengan Allah Taala. Cuma saya harap jual beli dia dengan Allah tu diterimalah. Walaupun mungkin jalan yang dia pilih tu sedikit tersalah ke tak betul ke, itu Allah Taala ampunkan dia. Cuma nak ceritanya bila dia pergi Bakit,
Melihat kubur sahabat-sahabat yang syahid apa semua tu, Allahu Akbar. Lagilah dia duduk golek-golek di situ. Nak syahid ini, nak syahid. Lepas tu mak dia pun reda lah. Lepas tu katanya, mak dia pun reda. Tak boleh buat apa. Terpaksalah lepaskan. Itulah cerita lebih kurang. Wallahu a'lam. Memang kita lain kalau kita, sebab tu antara disyorkan sebelum kita pergi umrah ataupun haji ni, bacalah kitab sirah Rahiqul Makhtum yang dah banyak terjemuh. Bila kita baca ataupun kita pernah belajar, bila kita pergi ke sana, ustaz bawa ni lah Bukit Uhud. Oh, marilah kepala kita. Peperangan, situasi peperangan zaman Rasulullah. Inilah Khandaq, tempat yang Rasulullah duk gali parit tu. Kita mari dah. Zauq dia terlain lah daripada kita pergi kosong-kosong. Inilah Jabal Rahmah, tempat Adam dan Hawa berjumpa. Siapa nak jodoh lagi gilah berdoa situ. Jem keren. Aduh, hai. Panjang tu nak naik atas tu katanya bukan sekejap, sejam juga nak naik tu. Nah, makcik-makcik kita yang agak berumur lah, yang warga emas di naik. Sahabat-sahabat kita pun tanya lah, makcik, apa bersungguh sangat naik Jabal Rahmah ni? Doa ke siapa lagi? Dah 60-70 tahun, nak kahwin lagi apa ni? Dia kata bukan untuk saya, untuk anak cucu. Kita kata, berdoalah dalam Kaabah tu, maksudnya dalam Masjidil Haram tu, tempat yang mustajab. Jabal Rahmah, tak ada hadis sahih sebut. Tempat mustajab berdoa. Ni kita kata keliru ni. Jadi nak pergi umrah haji pun kena pilih mutawif yang betul, tuan-tuan. Salah pilih mutawif, dia pergi bawa pergi, inilah tempat. Jin Ifrit mari, inilah tempat. Dia bawa kita tempat ada pedah, kita bayar 5,000. Nak pergi pula tak tahu bila dah. Nah, dia pergi bawa kita tempat-tempat yang merugikan masa yang sepatutnya kita duduk dalam Masjidil Haram 1 rakaat sama dengan 100,000 rakaat. Apa itu tempat-tempat yang patut kita habiskan masa banyak. Ini tidak pergi mana Jabal Rahmah lah, pergi kandang unta lah. Nah, pergi tengok apa nama? Kita tengok unta kencing. Lepas tu baca hadis. Kan Rasulullah kata, kencing unta ni ubat penyakit, minum depan dia. Memanglah hadis tu sahih. Tapi hadis tu sahih ada konteksnya. Penyakit yang kena pada kaum yang Rasulullah suruh minum air kecil. Minum tu bukan minum gok-gok gitu. Ada cara dia. Boleh pada kecil. Sunnah hazas sunnah. Hazi sunnah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dia. Minum air kecil unta balik pening. Najis tu. Tapi walaupun dia najis, jika memang secara saintifiknya doktor kata penyakit awak ni antara ubatnya kena ambil sikit minum kecil unta. Kalau gitu, itulah konteks hadis Nabi bila Nabi suruh satu puak minum air kecil unta kerana mereka ada penyakit khusus. Yang mana penawar dia adalah penyakit kecil unta tu. Kita pergi ingat sunnah, pergi minum. Mengarut-parut lah. Ya, tu. Begitulah ya. Okey, kita berhenti dulu. InsyaAllah pada sesi seterusnya kita sambung lagi. InsyaAllah dalam, saya ingat 2-3 kali lagi kita boleh khatam lah kita ni insyaAllah. Masih belaka insyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Nanti kita sambung amalan ke-27 lah, merenjis air di kuburan. Ni satu hal ni Ustaz. Bila Ustaz kita baca buku ni, ya Allah rasa apa benda lah dulu-dulu ni Tapi alhamdulillah lah, sebab kalau tak belajar kita tak tahu kan. Jadi kita mesti nak dapat sesuatu tu kena ada ilmu Ustaz. Jadi dah 10 suku dah ni. Jadi terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullahu khairan untuk semua. Ya, kita sendiri dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belaka ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Kak Syida. Terima kasih Puan Syida. Kak Syida ada soalan sebenarnya Liza tanya Ustaz.
ada satu soalan tanya Ustaz, sebab masa pembuangan jenazah tu, kalau orang perempuan ikut, kadang-kadang kan berlaku ikhtilat kan. Kadang-kadang kan nak jenguk jenazah masuk dalam tanah tu semua tu kan. Lepas tu bila siram air, panggil isteri dia untuk siram air tu semua kan. Dia selak kan, dia angkat kain dia. Itu suatu kita pernah tengok lah kan. Tu nampak aurat, maksudnya kan dia macam Itulah takut tu lah sebenarnya. Kalau kita orang perempuan tu macam tu lah sebenarnya. masa dia nak tengok jenazah tu dia masuk setelah lelaki semua kan. Tu nak tanya Ustaz tu itu berlaku pergaulan lah kan, ikhtilat kan. Macam tu hukum makruh tu boleh jatuh ke haram ke tidak? Tu nak tanya Ustaz tadi tu, tapi tu Ustaz dah cepat je kan. Tanya personal lah Kak Syida. Lah kan kalau boleh kita kongsi ramai je jawapan Ustaz tu kan. Kalau sebelah kampung saya ikut tu dia orang duduk tepi pagar je, tak masuk pun dalam tu, tak masuk dalam kubur tu. Ikut pun orang ikut duduk kat tepi pagar kubur tu je lah dia tengok. Tak adalah pergi masuk kat dalam tu. Jadi tak adalah bercampur lelaki perempuan. Kita kami sini belum lagi lah sampai di tahap tu. Kalau nak jumpa macam tu very yang kata orang yang betul-betul belajar lah kan. Kalau kata macam memang. Tapi kalau kita faham hadis tu, lebih baiklah kita tak ikut. Ya betul lah kan. Ikut jadi makruh tanzih pun makruh juga. Makruh tu kan bila jadi pergaulan tu kan campur lelaki perempuan. Walaupun sepupu Tapi kan, itulah nanti jadi benda lain pula bila kita masuk ke dalam tu kan, sebab orang lelaki kan nak ramai dalam tu nanti. Nak tolong uruskan jenazah kan. Betul lah. Betul lagi, satu lagi kan sebab kadang-kadang pergaulan tu kan sepupu, sepapat semua kan dia bercampur-campur terus tetap juga pergaulan aurat tu kan ke ikhtilat juga akhirnya kan. Itu takut tu. Bercampur-campur tu dia jenguk-jenguk semua. Dia jadi hukum lain lah nanti. Itulah daripada makruh tu mungkin jadi haram tu. Betul boleh tak? Pergaulan tu haram lah jadi Kak kalau dah buka aurat kan. Dia campur tak ada batas jadi haram bab lain lah, bukan sebab pergi kubur tu tapi sebab pergaulan, tak kisah pergaulan tu dekat mana pun. Iyalah. Kan? Tak semestinya kat kubur kan. Itulah tanya Ustaz tadi kan, tak apa nanti kada PM Ustaz tanya Ustaz, jangan kita share kat group kan. Sebab pastinya benda tu berlaku sebab bila memang berlaku Kak Syida. Kalau masuk tu mesti berlakunya. Tak ada hanya duduk pakai stokin dalam kubur tu setengah tu. Kan benda tu kan macam bila dah macam saudara mara apa semua dah rapat semua kan jadi macam benda tu aurat kan. Kat situ mungkin jadi benda tu jadi haram. Kenapa jadi haram kan? Kalau Ustaz boleh explain lah kan. Tak apa nanti kita tanya dekat Ustaz nanti kan. Kalau apa-apa kita share kat group insya-Allah. Terima kasih semua. Satu yang kelas Ustaz Zul kan sekali. Ya. Ada satu kali tu pasal hadis yang Ustaz Zul bahas juga. Apa tu pasal ziarah mengiring jenazah ke kubur. Tu ada sekali rasanya. Ada juga tu sini kan. Pasal ikhtilat lah Ustaz sebut. Dia sama Kak Syida kalau kita pegang dah haram je bila ikhtilat tu dia haram je tapi sebenarnya ada makruh sebenarnya kan. So, tak apa sahabat-sahabat semua, so insyaAllah kita jumpa lagi besok pagi dengan Ustaz Razif pula. Razif Liza. So Liza tutup tasbih kafarah dah belum Dah tadi. Tutup dengan tasbih kafarah ke belum? Belum ke? Okey. Dah tadi kita dah tutup dengan Ustaz dah. Dah tutup Ustaz tadi. Lupa pula. Okey, jumpa lagi besok pagi insyaAllah. Sebab pagi ada bertugas kan. Liza kami nantikan insyaAllah ya. InsyaAllah. Okay, jumpa lagi ya sahabat-sahabat semua. Dengan itu Kak Syida endkan sesi malam dengan lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.